Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, Hazwan Syahmi di sini. Pada dalam video kali ini saya akan berkongsikan berkenaan bagaimana asas asas marketing lah. Jadinya kita akan go. So next ialah asas marketing. Sebenarnya kita akan, kalau ikutkan dulu-dulu, dia akan bahagikan kepada 4P. 4P ni ialah dalam bahasa Inggeris lah. Maksudnya 4 asas marketing ialah product, price, place dengan promotion. Dan sepanjang evolve on marketing ni, diorang ada tambah sikit lagi, nama dia 3 tambah 3P. 3P tu ialah people, process and physical evidence. Okay, kenapa saya akan terangkan mengenai asas marketing? Sebab dalam mana-mana cerita pun, dalam mana-mana apa yang kita buat pun, atau dalam marketing, dalam Facebook ads ke ataupun mana-mana platform, apa yang lebih penting ialah asas tu. Saya suka tekankan berkaitan dengan fundamental. Sebab tanpa asas ni nanti kita akan tercari-cari. Sebab dulu masa awal-awal saya berkenalan dengan marketing ni semua, memang saya macam malbar sebab saya tak ada asas langsung pasal marketing. And then bila tak ada asas, kita buat lah. Orang cakap, oh okay, orang kata buat macam ni dapat juta-juta. Okay, kita pun buat. So kita pun, sebab kita tak ada asas tu, kita tak tahu macam mana. Jadinya, saya terangkan balik semula lah. Yang pertama sekali ialah produk. Bagaimana produk kita tu? Adakah produk kita tu adalah produk yang berguna untuk orang ataupun produk yang orang pakai sekali, oh kutuk-kutuk. So nak tak nak, kalau kita nak buat, kita nak start buat marketing, kita kena based on produk jugalah. Produk kita tu produk yang unik, ada keunikan yang berbeza dengan orang lain, dia ada USP dan sebagainya. Dan produk ni kalau boleh cari dalam niche tu adalah niche yang sentiasa masalah tu tak dapat diselesaikan oleh uh, masih lagi tak dapat diselesaikan. Masalah tak dapat diselesaikan. Okey, nombor dua ialah price. Nak tak nak, kalau produk yang kita buat tu memang dah power dah, dia punya USP tinggi apa semua, harga pun memainkan peranan. Sebab bila harga tu mungkin tinggi ke apa semua, mungkin dia agak sukar untuk orang menjual, untuk kita menjual. So jadi bila susah nak menjual, susah dapat customer. So that's why price tu kita kena tengok sama ada price kat tempat lain tu okey ke tak. Melainkan kalau kita memang betul-betul nak lawan lah. So macam harga yang kita buat tu ialah harga yang premium, yang mana kita ada USP tertentu sebab apa kita letak premium. Itu pun tak masalah. Sebenarnya lagi bagus kalau letak harga lagi tinggi lagi bagus sebab kita ada banyak margin yang boleh kita gunakan untuk buat marketing. Itu yang lagi penting. Sebab apa? Sebab orang kita tak boleh nak push marketing sebab kita tak ada margin yang cukup. Maksudnya harga kita tu harga yang kita macam cukup-cukup makan lah, tak boleh lepas pun. Sebab dalam price punya, dalam menentukan harga ni dia ada cara dia yang kita akan bincangkan mungkin dalam video-video seterusnya kita akan bincangkan. Nombor tiga ialah place. Yes, place ni pula tempat maksudnya tak kisah. Kalau kita nak buat marketing, kita kena cari tempat tu tak kisahlah sama ada di dalam offline ataupun di online. Sebab di offline pun dia ada banyak jenis tempat-tempat yang kita boleh go. Itu bergantung kepada kita punya produk dan juga siapa yang kita target. Okay. Dan kalau di online pun sama. Online bukan sekadar dalam Facebook. Ada banyak di tempat lain. Ada dalam blog, ada apa semua. Cumanya untuk dalam video kali ini, asas marketing saya akan tunjukkan place tempat dalam Facebook saja. Sebenarnya dalam Facebook pun dia pecah banyak lagi yang kita boleh cari. Sama ada secara organik ke, secara berbayar ke dan sebagainya. Dan nombor empat ialah promotion. Promotion ni pula, promotion ni macam mana cara yang kita nak promote kita punya produk. So nak tak nak kita kena ambil juga promosi ni sebab apa? Walaupun produk kita nak evergreen apa semua, kita kena buat satu kempen supaya kempen tu dia akan menarik orang sebab dia akan bagi urgency kepada orang. Okay, next. Kita akan tambahan 3P. 3P ni ialah yang pertama ialah people, orang. Bila kita buat marketing ke, kita dah besar ke, kita punya business, nak tak nak kita kena ambil orang. Maksudnya kita ambil team yang boleh buat deliver, team yang uruskan close sale, team yang menguruskan production ataupun operation dan sebagainya lah. Dan nombor dua dekat sini ditambah ialah proses. Maksudnya segala proses in the marketing process tu, sama ada kita nak bagi content, kita nak close sale dengan klien, macam nak buat iklan, lepas dah dapat tu kena pembungkusan dan penghantaran tu, itu semua ada proses yang kita kena letakkan. So benda tu penting dalam marketing lah. Setiap proses satu-satu tu kita kena susun, kita kena ambil satu-satu, kita susun, dan kita akan masukkan people dalam proses tu. Supaya dia akan mudah lah. Dan nombor tiga adalah physical evidence, iaitu bukti fizikal. Contoh kalau kita jual produk fizikal, tak ada masalah. Untuk produk fizikal, contoh untuk evidence. Tapi cuba katakan kita jual produk takaful, yang mana kita
menjual ialah menjual apa yang kita jual sebenarnya. Kita jual apa dan apa bukti yang ada physical evidence yang kita tengah menjual benda tu. Contoh macam bukti fizikal adalah kita bagi dia punya sijil lah, sijil takaful tu. Itu bukti fizikal lah. So dekat situ ini ditambah oleh uh, pakar-pakar marketing dalam overseas yang bukan saya yang cipta. So asas ada 4 ditambah dengan 3P jadi 7P untuk dalam marketing tu. Okey, dan dalam kita punya video ini saya akan bercerita banyak kepada Facebook Ads lah, dan daripada banyak-banyak 4P campur 3P tu saya akan fokus kepada satu P iaitu place, iaitu tempat. Dan tempat ni adalah di dalam Facebook. Tapi untuk saya masuk dalam place tu, semua idea-idea dalam 4P plus dengan 3P tu termasuk dalam tu. Maksudnya kita ambil satu tempat tu dan kita masukkan semua dalam marketing tu, kita masukkan dalam tu. Supaya kita nak faham yang walaupun kita ambil dekat satu tempat je, semua proses tu ada dalam tu. Okay. Dan saya nak tunjukkan yang kat sini ialah bila kita dah pilih satu tempat, let's say contoh macam Facebook tu sendiri sebagai tempat untuk kita membuat marketing, tempat untuk kita buat iklan. So kita ada proses yang kita akan lalui, dan semuanya 4P untuk marketing tu benda yang basic. Dan ada satu lagi benda basic yang kita cari ialah sebelum kita nak menjual, sebelum kita nak ada produk, sebelum kita nak mencari tempat, sebelum kita nak ada orang ke apa semua, pertama sekali ialah kita akan base satu benda, iaitu kita punya market kita ataupun kita punya customer, siapa pelanggan kita. Nak tak nak kita kena cari siapa pelanggan kita. Pelanggan kita ni kita nak cari dengan kita tahu pelanggan kita ni ada masalah apa yang cuba kita selesaikan pada pelanggan kita. Itu yang proses kita lalui. Sebelum nak buat apa-apa, contoh kita dah pilih tempat tu, aku nak buat dekat Facebook. So Facebook tu kita nak jual apa? Nak jual apa? Kita nak jual produk, betul. Sebelum nak jual produk, kita kena cari apa masalah yang aku cuba nak selesaikan. Sebagai contoh kita nak jual, contoh macam saya buat servis Facebook Ads. Produk saya ialah ataupun servis saya ialah Facebook Ads punya servis. Jadinya saya kena cari apa masalah orang buat Facebook Ads. Yang pertama, masalah dia ialah orang tak tahu nak buat Facebook Ads. Itu yang pertama. Tak tahu itu mungkin boleh belajar lah. Nombor dua ialah ada owner produk yang mana dia tak ada masa pun sebenarnya nak buat Facebook Ads, sebab Facebook Ads adalah salah satu marketing je. Marketing tu banyak. So dia akan mencari orang untuk dia outsource, untuk dia buat untuk dibantu dia buat marketing dalam Facebook. Itu owner yang tak ada masa. Nombor tiga ialah owner yang nak yang tak nak tahu pasal Facebook Ads tapi dia nak ada sales, dia dapatkan leads. Itu nombor tiga. Nombor empat ialah owner yang dia sebelum ni dia main Facebook Ads, sebelum ni dia gunakan Facebook sebagai medium, tapi dia nak kembangkan lagi dia punya bisnes dia jauh lagi. So dia nak serahkan apa yang dia dah buat ni kepada service provider untuk service provider ni maintainkan dan naikkan lagi sales dekat situ. At the same time dia boleh keluar daripada bisnes, bukan dia keluar dari bisnes, at the same time dia boleh fokus kepada channel-channel yang lain, yang mana channel lain pun akan membawa income. So dia jadi double triple punya income. So itu yang saya cuba selesaikan bila macam contoh saya buat servis marketing, servis Facebook Ads marketing. Okay, so nombor dua, depan kita cari masalah dengan produk. So produk saya, servis saya, masalah tu ialah masalah saya selesaikan orang. So saya cari pelanggan. Siapa pelanggan saya? Pelanggan saya ada dalam Facebook ke tak? Dan Facebook tu adalah tempat yang okey ke tak orang ada masalah apa semua. So itu yang kita kena cari. Dua, dia cek pelanggan. Cek pelanggan tu macam mana nak gunakan sistem dalam Facebook ni untuk kita cari orang yang betul-betul berminat dengan kita. Macam mana nak guna? Katakanlah kita guna Facebook Ads. Dalam Facebook Ads tu kita boleh gunakan targeting. Targeting tu detail tak yang kita boleh cari. Okey, tu nombor dua. Nombor tiga, bila kita dah dapat prospek, bila orang, kita dah cek pelanggan, kita dah buat marketing, kita dah bagi tahu orang, kita dah buat iklan kat orang, sama ada dekat dalam page ke, dalam profile ke, menggunakan influencer ke apa semua, ada yang akan berminat. Bila ada yang akan berminat, dia akan WhatsApp kita sebab kita bagi CTA. CTA kita sebenarnya call to action. Call to action tu maksud kita bagi nombor phone ke, kita bagi website kita ke untuk cari ke. So dia pergi dekat kita. So bila dia pergi dekat kita, dia cakap dia berminat. So dekat situ dia dah masuk proses yang ketiga, iaitu proses closing sales. Closing sales tu maksudnya proses kita nak berjual belilah, urusan berjual beli. So dalam urusan berjual beli tu ada yang jadi, ada yang tak jadi kan. So
terpulang, dan kita kena tahu situ proses kita berapa lama kita ambil tu closing sale. Mungkin untuk produk-produk yang murah dia tak ada masalah sangat sebab decision making untuk prospek untuk buat pembelian tu tak lama. Tapi kalau produk yang lagi tinggi, harga lagi tinggi, maksudnya mungkin dekat situ decision making dia lagi tinggi. Contoh, apa beza orang yang jual produk makanan dengan orang yang jual rumah? Jual rumah tu ratus-ratus ribu, makanan tu mungkin dalam RM10, RM20. So decision making at that time tu senang dia nak buat berbanding jual rumah. Mungkin prospek tu kita dapat hari ni, mungkin dia nak beli tu lagi 6 bulan atau 3 bulan. Itu dah proses yang kita kena tahulah dalam closing sales tu. Dan nombor 4 ialah benda yang paling penting. Sebab apa? Sebab kebanyakan kita akan menggunakan Facebook untuk cari customer yang sama. Tapi macam mana how to retain the customer yang sedia ada untuk dia membeli lagi dengan kita. Sebab daripada repeat sales ni ataupun nombor 4 ni adalah repeat sale, pembelian berulang ni, dia akan konsistenkan ataupun sustainkan bisnes kita. Sebab bisnes nak sustain, dia kena ada orang yang bagi duit dekat dia sentiasa. So orang yang bagi duit sentiasa pada dia ni adalah orang yang repeat dah. Maksudnya kita kena jaga kita punya customer kita. Sebab apa kita kena jaga customer kita? Sebab untuk dapatkan customer baru 7 kali lagi susah. Sebab ada kajian bagi tahu yang untuk dapatkan customer baru 7 kali lagi susah daripada kita retain customer yang ada. That's why asas kita nak dapatkan pelanggan tu, bila dapat pelanggan tu, kita ada produk yang powerful. Sebab produk powerful tu, sebenarnya produk powerful tu dia dah membantu untuk dia retain customer tu yang ada. Sebab ada pernah saya buat satu produk. Produk ni repeat dia tinggi. Maksudnya kalau orang tu beli sekali, orang tu dah beli sekali, dia memang sesuai dengan produk tu, dia akan beli berkali-kali. Maksudnya sampai kadang-kadang satu tahun tu dia boleh beli 6 ke 12 kali, 6 kali lah dia punya minimum untuk produk tu. Produk yang saya buat tu adalah produk kesihatan lah. Produk kesihatan tu produk kecil manis. So dia beli berulang-ulang kali lah, so repeat tu. So benda tu yang akan sustainkan. Sebab tu bila kita dapat repeat order yang tinggi, dan kita ada buat 2 proses. Satu proses kita cari pelanggan baru, satu lagi proses ialah kita retain customer sedia ada. Sebab 2 proses yang berbeza ni, dia akan bantu naikkan lagi sales kita. Okay. So jadinya saya ulang balik semula apa yang proses yang kita lalui bila kita buat dalam kita punya Facebook. Yang pertama, cari masalah ataupun cari produk lah, ataupun cari buat servis. Nombor 2, cari pelanggan. Nombor 3, lepas dah cari pelanggan, dapat prospek, kita closing. Lepas dah closing, jangan lupa buat satu macam customer service ke apa ke untuk adanya repeat pembelian berulang tu. Okey, itu sahaja untuk dalam video kali ini, dan saya harap asas marketing yang kita nak lalu ni memang nampak simple, memang nampak macam biasa-biasa, tapi insya-Allah kalau kita lalui benda ni, sebab saya nak tunjukkan satu-satu, sebab dalam perjalanan kita dalam video-video seterusnya saya akan tunjukkan macam mana yang kita nak lalui, sebab asas ni kita akan balik semula pada asas. Apa-apa semua kita akan lalu teknikal, akan balik semula pada asas, sebab teknikal tu ialah benda yang pokok, benda yang orang cakap ranting-ranting lah. Tapi asas yang kita lalu tu, bila kita faham benda tu, teknikal tu sangat mudah. Sebab teknikal tu kita akan follow the step je. Tapi kita nak kena fahamkan proses yang kita lalu, apa yang kita tengah buat sekarang, kat mana kita sekarang. Itu lagi penting lah supaya kita tahu dalam kita punya step tu ada baby step. Baby step tu dah benda teknikal lah. Itu yang saya nak bawakan dekat sini. Okay, dalam harap diharapkan penonton ataupun orang yang melihat video ini dapat manfaat daripadanya. So jadinya kita akan berjumpa dalam video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.